Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Konsep Kebenaran menurut Imam Al-Ghazali. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Megat Muhammad Alif bin Muhammad Azmir, nombor metrik 1210823, Nurul Syuhada Akila binti Muhammad Yusof 1210829, Nur Aisyah Akilah binti Kamarul Adli 1210834, Muhammad Amir Zarfan bin Muhammad Hanif 1210831 dan Wan Nur Ain Afiqah binti Wan Muharani nombor metrik 1210830. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan dengan pendahuluan kajian. Latar belakang kajian. Kebenaran secara umumnya diketahui sebagai perihal yang benar. Ianya juga memberikan maksud dalam konsep pemikiran dan menjadi wadah yang terpenting dalam jalan pencarian keilmuan. Menurut falsafah barat, mereka hanya menerima kebenaran melalui proses positivistik. Manakala menurut falsafah Islam, mereka menerima proses kebenaran melalui proses positivistik dan intuisi. Pemahaman kebenaran ini sangat penting dan ianya mampu mempengaruhi penghayatan hidup seseorang, lebih-lebih lagi pada tingkah laku mereka. Seterusnya, persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan kajian iaitu mengenai latar belakang Al-Ghazali. Yang kedua ialah berkenaan maksud dan konsep kebenaran menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, konsep kebenaran ilmu menurut Al-Ghazali. Dan yang keempat ialah apakah langkah yang diambil oleh Al-Ghazali dalam mencari kebenaran yang hakiki. Objektif kajian. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang Al-Ghazali. Yang kedua, untuk mengenal pasti maksud dan konsep kebenaran menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, untuk menilai faktor kebenaran ilmu menurut Al-Ghazali. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui langkah yang diambil Al-Ghazali dalam mencari kebenaran yang hakiki. Skop kajian. Kajian ini dilakukan untuk memahami makna kebenaran dengan lebih mendalam, dan kaedah yang digunakan ialah kaedah kualitatif yang mana hanya tertumpu kepada pandangan Al-Ghazali. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang Imam Al-Ghazali. Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau telah dilahirkan di sebuah kampung iaitu di Ghazalah yang terletak di Tus, iaitu sebuah kota dalam wilayah Khurasan, Iran. Gelaran Al-Ghazali telah diberikan kepada beliau bersempena dengan tempat kelahiran beliau iaitu Ghazalah. Beliau telah dilahirkan pada 450 Hijrah iaitu bersamaan dengan 1058 Masihi. Beliau juga pernah berguru dengan beberapa ulama yang terkenal seperti Abu Nashr Al-Ismaili di Jurjan dan Al-Haramain di Naisabur. Berkat dan hasil daripada ilmu yang beliau dalami, beliau telah menghasilkan pelbagai karya yang berkaitan dengan pelbagai ilmu pengetahuan seperti falsafah, politik, ilmu kalam, fiqh, usul fiqh, pendidikan dan banyak lagi. Seterusnya, konsep kebenaran menurut Imam Al-Ghazali. Kebenaran yang diinginkan oleh Al-Ghazali ialah kebenaran rasional, kebenaran hukum filsafat dan tasawuf. Faktor pertama adalah kebenaran tingkat pengetahuan di mana seseorang beroperasi didasarkan pada tingkat keyakinan mereka yang sulit untuk diubah. Al-Ghazali digelar falsafah kerana hakikat yang menjadi ciri keyakinan itu menurutnya adalah hakikat kebenaran tasawuf. Keyakinan tasawuf bukanlah dengan susunan kalam dan rangkaian, tapi dengan cahaya yang ditempatkan Allah ke dalam hati. Kita juga dapat mengetahui ciri khusus untuk yakin sufi yang bermaksud orang-orang yang telah terpilih yang berhubung dengan pengetahuannya. Manakala bahagian faktor konsep kebenaran ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Konsep kebenaran ilmu menurut Imam Al-Ghazali berkait rapat dengan konsep manusia. Dengan ilmu, manusia dapat menyelesaikan banyak masalah mereka dengan lebih mudah. Ilmu mempunyai pengertian yang sangat luas dan sangat mendalam. Menurut Imam Al-Ghazali,
Oleh itu, ilmu juga terbahagi kepada dua, iaitu secara formal dan tidak formal, seperti pembacaan buku atau syair. Pengertian ilmu terbahagi kepada dua aspek, individu dan masyarakat. Dari segi individu, ilmu ialah sebuah perkembangan sifat ketahanan yang terdapat dalam diri manusia sesuai dengan janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tuntutan fitrahnya terhadap ilmu dan wahyu. Manakala dari segi masyarakat, ilmu berteraskan warisan dan budaya suatu masyarakat kepada setiap individu bagi Al-Ghazali agar budaya tersebut dapat terus hidup di dalam masyarakat tersebut. Bagi Al-Ghazali, nilai ilmu yang diturunkan adalah nilai daripada Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan pandangan hidup salafus salih. Nilai tersebut bersifat intelektual dan moral berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ini dapat dilihat bahawa tujuan untuk mendapatkan sebuah ilmu bukan sahaja untuk kesenangan di dunia, malah ia juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Oleh sebab itu, Al-Ghazali tidak memisahkan kemahiran dari konsep pendidikan, dan Al-Ghazali juga telah melihat secara mendalam ke semua aliran dengan baik dan menyimpulkan kebenaran hakiki dan beranggapan bahawa kebenaran hakiki adalah pengetahuan yang sangat meyakinkan dan tiada kewujudan perasaan ragu. Seterusnya kesimpulan. Kebenaran menurut Al-Ghazali adalah kebenaran yang komprehensif. Al-Ghazali sangat tinggi dalam bidang ilmu dan di antara para tokohnya, akhlaknya serta ilmunya sangat luas. Kekuatan pemikiran yang digunakan Al-Ghazali seperti yang terlihat oleh umat Islam di seluruh dunia telah menarik minat para cendekiawan. Kepiawaian Al-Ghazali dalam bidang filsafat telah mengungkap kelemahan dan kerusakan pemikiran dan teori para falsafah yang bertentangan dengan ajaran dan keyakinan Islam. Sindiran Al-Ghazali telah menunjukkan bahawa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Cadangan. Terdapat 4 cadangan yang ingin kami utarakan. Yang pertama ialah seandainya ada persoalan dalam diri, carilah sebanyak mungkin maklumat dan ilmu. Yang kedua, lihatlah kepada pandangan orang lain. Yang ketiga, mengaplikasikan langkah yang dilakukan Al-Ghazali dalam mencari kebenaran. Yang keempat ialah pastikan kebenaran sesuatu perkara sebelum mempraktikannya.